Hai, salam sejahtera semua. Apa kabar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Oke, selamat kembali ke kelas Reka Bentuk dan Teknologi pada minggu ini. Oke, sebelum kita meneruskan topik kita pada hari ini, cikgu akan membuat sedikit ulang kaji tentang topik kita pada minggu lepas. Oke, apa yang telah kamu pelajari pada minggu lepas adalah yang pertama, membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Dan yang kedua adalah melukis sistem fungsi. Oke, sekarang kita lihat membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsi. Oke, produk adalah yang menjalankan fungsi. Oke, fungsi dia menjalankan tindakan. Oke, contoh dia meja kerusi. Oke, kerusi adalah tempat kita duduk. Jadi produk kerusi itu fungsinya adalah untuk kita duduk. Oke, kemudian objek adalah penerima kesan. Penerima kesan itu adalah kita. Oke, kita yang duduk di atas kerusi tersebut. Parameter yang berubah disebabkan oleh tindakan yang dijalankan. Oke, kita yang menerima kesan kepada fungsi objek. Oke, yang seterusnya melukis sistem fungsi. Oke, contoh yang diberi pada minggu lepas adalah berkenaan dengan meja. Oke, produk adalah meja. Fungsinya memegang, objek adalah buku. Oke. Ya, bagaimana untuk melukis sistem fungsi? Yang pertama, kita lihat meja itu berada di atas lantai. Jadi lantai itu adalah super system. Oke, lantai itu adalah sebagai super system. Apa itu super system? Super system ialah faktor persekitaran yang memberikan kesan terhadap produk. Oke, faktor persekitaran ya. Fungsi lantai adalah untuk memegang kaki meja. Fungsi lantai memegang kaki meja. Kaki meja pula dipegang oleh skru. Jadi skru memegang kaki meja. Skru juga memegang muka meja. Skru ini fungsinya adalah untuk menstabilkan meja tersebut. Tanpa skru mungkin meja itu akan menjadi longgar dan tidak kukuh. Kemudian kaki meja memegang muka meja. Dan yang terakhir, muka meja itu memegang buku. Ini adalah cara bagaimana kita melukis sistem fungsi ataupun model fungsi. Di sini kita lihat bentuk yang kita gunakan untuk setiap komponen. Ini adalah berbentuk segi empat. Bentuk segi empat ini merujuk kepada komponen. Bentuk segi empat adalah merujuk kepada komponen. Komponen ini, kalau meja tadi, komponen terdiri daripada kaki meja, muka meja dan juga skru. Itu adalah komponen pada sebuah meja. Kemudian bentuk hexagon ini adalah merujuk kepada super system. Super system, faktor persekitaran. Yang ini tadi meja di atas lantai kan, jadi lantai itu adalah super system. Manakala berbentuk bulat ini ataupun oval, ini adalah objek. Bentuk ini adalah merujuk kepada objek. Objek adalah penerima kesan. Penerima kesan. Sekarang kita akan masuk pada topik kita pada minggu ini. Apa yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Baiklah, membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi ini, cikgu akan bagi satu situasi di sini. Meja yang digunakan oleh Ahmad. Meja yang digunakan oleh Ahmad sebagai tempat untuk mengulang kaji pelajaran dan membuat kerja sekolah bergoyang dan tidak stabil. Buku yang diletakkan di atas meja hampir terjatuh. Ahmad ternampak skru yang mengikat muka meja dengan kaki meja banyak yang berkarat. Di sini kita lihat
fungsinya adalah Ahmad ini, okay, dia membuat ulang kaji pelajaran dan membuat kerja sekolah pada meja yang tidak stabil, okay, yang bergoyang dan tidak stabil. Okay. Buku yang diletakkan di atas meja hampir terjatuh. So, Ahmad ternampak skru yang mengikat muka meja dan juga kaki meja banyak yang berkarat. Okay. Di sini adalah situasi yang berlaku. Okay. So, bagaimana kita akan membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi? Kita akan cikgu akan terangkan satu persatu. Okay, sebelum kita meneruskan dengan melukis model fungsi, kita perlu lihat pada garisan interaksi terlebih dahulu. Okay. Situasi yang cikgu bagi di atas adalah berkenaan dengan masalah meja. Okay. So, situasi bagi masalah meja di atas dapat digambarkan melalui garisan interaksi ini. Okay. Setiap anak panah ini ada membawa maksudnya tersendiri. Okay. Kita lihat anak panah yang pertama. Okay. Anak panah pertama ini bermaksud berguna, okay, ataupun normal. Anak panah yang kedua ini adalah bermaksud berguna tetapi tidak mencukupi. Okay. Dan anak panah yang ketiga ini adalah berguna tetapi berlebihan. Okay. Dan anak panah yang beralun ini, okay, bermaksud bermasalah. Okay. So, anak panah pertama adalah berguna, anak panah yang kedua berguna tetapi tidak mencukupi, anak panah ketiga berguna tetapi berlebihan, dan anak panah yang keempat bermasalah. Okay. So, garisan interaksi yang digunakan ini untuk menggambarkan sesuatu masalah ataupun memberitahu kita apakah yang berlaku kepada produk kita. Okay. Okay, sekarang kita lihat komponen-komponen pada sebuah meja dan fungsinya terlebih dahulu sebelum kita meneruskan dengan model fungsi. Okay. Okay. Komponen pada meja adalah muka meja, kaki meja, skru, dan juga lantai. Fungsinya adalah memegang. Okay. Muka meja memegang objek buku. Kaki meja memegang objeknya muka meja. Skru memegang objeknya kaki meja dan muka meja. Manakala lantai memegang kaki meja. Ingat ya, di dalam meja, walaupun di sini kita lihat lantai adalah komponen, objeknya adalah kaki meja. Okay. Lantai ini adalah supersistem, iaitu faktor persekitaran. Dia bukan salah satu daripada komponen meja. Jadi nanti semasa kamu melukis model fungsi, lantai ini adalah supersistem. Okay. Okay. Komponen yang terdapat dalam sebuah meja. Okay. Okay, cikgu lukis meja di sini. Okay. Komponen yang terdapat pada sebuah meja ini adalah, first adalah muka meja. Okay. Yang kedua adalah kaki meja. Okay. Kemudian ada skru meja. Okay. Skru yang memegang kaki meja dan juga muka meja. Okay. Ingat, fungsi skru adalah untuk menstabilkan dan mengukuhkan meja tersebut. Okay. Jadi itu adalah salah satu daripada komponen meja. Komponen maksudnya apa sahaja yang terdapat pada meja ini. Okay. Apa sahaja yang terdapat pada meja ini. Okay. So, sebelum kita melukis model fungsi, kita dah tahu komponen yang ada pada meja ini.
supersistemnya dan juga objek yang kita guna untuk letakkan di atas meja. Okey. Kemudian kita perlu tahu bentuk yang perlu kita guna untuk mewakili setiap komponen, supersistem dan objek. Okey. Macam yang minggu lepas saya sudah terangkan, kalau bentuk hexagon ini adalah bermaksud supersistem. Okey, supersistem. Okey, iaitu faktor persekitaran. Okey, kalau segi empat ini adalah bermaksud komponen. Manakala yang berbentuk bulat oval ini adalah bermaksud objek. Okey, perlu ingat ketiga-tiga bentuk ini. Okey, sebelum kita melukis model fungsi. Seterusnya kita lihat kepada situasi tadi ya. Meja yang digunakan oleh Ahmad sebagai tempat untuk mengulang kaji pelajaran dan membuat kerja sekolah bergoyang dan tidak stabil. Okay. Buku yang diletakkan di atas meja hampir terjatuh. Ahmad ternampak skru yang mengikat muka meja dengan kaki meja banyak yang berkarat. Jadi kita lihat situasi bagi masalah di atas dapat digambarkan melalui garisan interaksi. Okay, kita lihat bagaimana kita menghasilkan model fungsi ya. Okay, first kali adalah lantai. Lantai kita gunakan bentuk hexagon ini. Bentuk hexagon adalah bermaksud supersistem. Jadi lantai adalah supersistem. Okay, fungsi lantai adalah memegang kaki meja. Okay, kaki meja kita gunakan bentuk segi 4 sebab ini adalah komponen meja. So, memegang kaki meja. Lantai memegang kaki meja kita gunakan anak panah berguna. Kerana lantai dengan kaki meja ini tidak membawa masalah. Okay, tidak ada masalah. Dan sekarang ni kaki meja ini dipegang oleh skru. Skru kita guna segi 4. Kerana skru ini adalah salah satu komponen meja. Skru memegang kaki meja. Okay. Skru juga memegang muka meja. Muka meja juga kita menggunakan segi 4 kerana ini adalah komponen meja. Okay. Tengok anak panah yang cikgu gunakan ini. Anak panah kedua-dua skru ini yang memegang kaki meja dan muka meja kita gunakan anak panah putus-putus kerana anak panah putus-putus ini membawa maksud berguna tetapi tidak mencukupi. Okay. Kerana meja itu tidak stabil kan tadi kerana masalah pada skru. So, kaki meja ini memegang muka meja. Fungsi kaki meja memegang muka meja. Sama juga anak panah digunakan anak panah yang berguna tetapi tidak mencukupi. Dan muka meja yang terakhir, muka meja ini memegang buku. Buku kita guna bentuk bulat atau oval. Okay, buku ini adalah objek. Dengan itu kita menggunakan bentuk bulat. Okay. Anak panah yang kita gunakan ini adalah anak panah yang membawa maksud berguna tetapi tidak mencukupi. Okay. Di situ kita dah lihat situasi tadi, skru berkarat. Skru ini berkarat disebabkan oleh kelembapan. Kelembapan ini adalah supersistem. Okay. Supersistem iaitu faktor persekitaran. Okay, kelembapan ini yang membawa masalah skru berkarat. Jadi kita menggunakan anak panah beralun, bermasalah. Ini maksudnya bermasalah. Okay. Sebabkan skru yang berkarat ini terjadilah meja kita menjadi kurang stabil. Okay. Begitulah model fungsi bagi sebuah meja yang bermasalah. Okay. So, masalah fungsi dan punca masalah ini kita lihat. Okay. Meja bergoyang dan tidak stabil. Okay. Meja bergoyang dan tidak stabil. So, raja di bawah dapat dikenal pasti bahawa skru yang memegang muka meja dan kaki meja mengalami masalah seperti yang ditunjukkan dalam bulatan ini. Okay. So, maksudnya tadi skru ini yang punca masalah yang sebenar. Jadi kita lihat garisan interaksi ini yang menunjukkan skru ini yang
mengalami masalah sebenar. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita tukar skru ini kepada skru yang baru, yang lebih bagus. Okey. Maksudnya bagaimana skru ini bermasalah adalah melalui kelembapan. Jadi maksudnya skru ini kalau dah berkarat, kita boleh tukar dengan skru yang baru. Okey. Baik, kita lihat kepada situasi yang kedua. Okay. Aini selalu membawa bekal makanan ke sekolah kerana setiap hari Aini akan menghadiri kelas tambahan pada sebelah petang. Makanan yang dibawa oleh Aini selalu dalam keadaan yang kurang menarik kerana makanan yang dibawa oleh Aini telah bercampur semasa dia membawa makanan itu ke sekolah. Ini kerana bekal makanan Aini mempunyai satu ruang penyimpanan sahaja. Okay. Sebelum kita melukis model fungsi, kita perlu tahu komponen dan yang ada pada bekal makanan ini. Komponen, objek dan subsistem. Okay. Kita lihat pada hubung kait antara komponen dan juga objek dia terlebih dahulu. Okay, kita bayangkan bekal makanan ini berada di atas meja. So, meja memegang badan bekal. Ini adalah badan bekal. Badan bekal memegang makanan. Okay. Penutup bekal memegang badan bekal. Okay, ini adalah hubung kait antara komponen dengan objek. Okay. Baiklah, seterusnya kita lihat pada situasi yang saya bagi tadi, bagaimana kita menghasilkan model fungsi bagi bekal makanan yang bermasalah. So, situasi yang berlaku adalah Aini membawa bekal makanan setiap hari ke sekolah kerana dia menghadiri kelas tambahan pada sebelah petang. Makanan Aini menjadi kurang menarik setelah dia sampai ke sekolah kerana makanannya telah bercampur. Ini kerana bekal makanan Aini mempunyai satu ruang penyimpanan sahaja. So, di sini ada gambar bekal makanan tersebut. Okay, kita bayangkan bekal makanan ini berada di atas meja. So, sekarang kita mula menulis model fungsi. First kali adalah kita mula dengan meja. Okay, meja adalah super system. Okay, so kita menggunakan bentuk hexagon. Okay, meja memegang badan bekal. Okay. Meja ini memegang badan bekal. Okay. Anak panah yang kita guna ini adalah membawa maksud berguna. Okay. Membawa maksud berguna. Okay. Tidak ada masalah untuk kedua-dua ini. Seterusnya, penutup bekal. Penutup bekal memegang badan bekal. Penutup bekal ini memegang badan bekal. Masih sama menggunakan anak panah berguna. Dan seterusnya, badan bekal memegang makanan. Okay. Kalau kita lihat dekat sini, anak panah yang digunakan adalah anak panah yang membawa maksud berguna tetapi tidak mencukupi. Okay. So, badan bekal dengan penutup bekal ini kita gunakan bentuk empat segi kerana kedua ini adalah komponen pada bekal makanan. Okay. So, makanan kita menggunakan bentuk oval ataupun bulat kerana ini adalah objek. Okay. Makanan adalah objek yang menerima kesan. Okay. Jadi, badan bekal memegang makanan bekal ini kita guna garisan interaksi yang bermaksud berguna tetapi tidak mencukupi. Jadi, masalah yang timbul di sini adalah badan bekal. Okay, badan bekal ini tidak mencukupi ruangnya untuk menyimpan makanan Aini. Okay. Contoh yang di sini ada nasi dan di sini adalah lauk. Jadi, kalau kita letak dalam satu ruang penyimpanan sahaja, bila dia dah bergoncang nanti, dia akan bercampur. Jadi, untuk situasi ini, kita perlu fikirkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang berlaku pada bekal makanan ini. Di sini kita menggunakan model fungsi untuk mencari masalah yang berlaku pada produk.
Seterusnya kita lihat kepada analisis berantai punca dan kesan. Tujuan analisis berantai punca dan kesan ini adalah untuk kita memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi sesuatu masalah. Untuk kaedah ini kita akan menggunakan soalan demi soalan dan diteruskan sehinggalah jawapan diperolehi. Jawapan yang diperolehi mungkin disebabkan 3 jenis halangan ini, yaitu semula jadi, sains dan fizik, sifat asas objek. Kita lihat yang pertama, jenis halangan yang pertama yaitu semula jadi. Contoh halangan panas, hujan dan kelembapan. Sebagai contoh tadi, skru pada meja itu berkarat disebabkan oleh kelembapan. Sains dan fizik. Contoh halangan adalah momentum ataupun graviti. Sebagai contoh, meja selalu terjatuh disebabkan graviti. Itu yang menyebabkan meja itu menjadi longgar. Ataupun sifat asas objek. Contoh halangan kebolehan manusia. Kebolehan manusia ini adalah sebagai contoh, seorang pelajar ini kakinya terlanggar kaki meja, menyebabkan kaki meja itu menjadi longgar. Itu adalah kebolehan manusia. Seterusnya yang terakhir kita lihat analisis kesan dan akibat. Seperti mana yang cikgu dapat kita tadi, di bawah analisis berantai punca dan kesan ini kita akan menggunakan kaedah soalan yang akan ditanya berulang kali, sehinggalah kita mendapat atau memperolehi jawapan. So di sini kita lihat mengapa meja tidak stabil. Ini bagaimana kita melihat mengapa meja itu yang digunakan itu tadi tidak stabil. Meja ini tidak stabil. Kita lihat kepada dua komponen, yaitu muka meja dan juga kaki meja. Yang pertama, kita lihat komponen yang pertama, meja tidak stabil. Mengapa meja tidak stabil? Karena muka meja tidak stabil. Mengapa muka meja tidak stabil? Karena skru muka meja longgar. Kemudian, mengapa skru muka meja longgar? Karena skru itu berkarat. Mengapa skru itu berkarat? Skru itu berkarat disebabkan oleh kelembapan. Itu adalah komponen yang pertama. Kita lihat komponen yang kedua, yaitu kaki meja. Mengapa meja tidak stabil? Meja tidak stabil karena kaki meja tidak stabil. Mengapa kaki meja tidak stabil? Karena skru kaki meja longgar. Mengapa skru kaki meja longgar? Karena skru pada kaki meja itu berkarat. Mengapa skru itu berkarat? Skru itu berkarat disebabkan oleh kelembapan. Di situ, bila dah sampai kelembapan, di situ kita sudah mendapat kesimpulan mengapa meja itu tidak stabil. Kesimpulannya, meja tidak stabil kerana skru yang memegang antara kaki meja dan muka meja telah berkarat dan patah kerana kelembapan cuaca semula jadi, iaitu super sistem. Itu adalah bagaimana kita melihat analisis berantai punca dan kesan. Berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. So, apa yang kita dah belajar pada hari ini adalah berkenaan dengan membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Yang paling penting bila kita nak menghasilkan model fungsi, yang pertama sekali adalah kita perlulah membuat satu jadual berkenaan dengan
komponen pada produk tersebut. Okey, jadual yang cikgu tunjukkan pada awal tadi. Okey, muka meja memegang buku, kaki meja memegang muka meja, skru memegang kaki meja dan muka meja, lantai memegang kaki meja. Itu adalah jadual komponen-komponen sebuah meja dan fungsinya. Okey, kemudian barulah kita lihat kepada garisan interaksi. Terdapat 4 garisan interaksi. Okay, 4 simbol, iaitu berguna tetapi tidak mencukupi. Okay, untuk garisan anak panah yang putus-putus itu tadi. Kemudian anak panah yang tebal garisannya berguna tetapi berlebihan. Manakala anak panah yang beralun itu anak panah yang bermaksud bermasalah. Okay. Kemudian yang ketiga adalah kita kena tahu bagaimana untuk membuat bentuk untuk setiap model analisis itu tadi. Okay? Bentuk hexagon, bentuk segi empat dan juga bentuk oval. Okay? Bentuk hexagon itu adalah untuk super system. Bentuk segi empat pula adalah untuk komponen. Dan bentuk oval ataupun bulat itu adalah untuk objek. Okay? Okay, itu adalah antara yang telah kita pelajari pada hari ini. Sekiranya ada soalan, boleh berbincang dalam grup WhatsApp. Okay, dan cikgu akan sertakan dengan latihan mengikut topik kita pada hari ini. Okay, sekian saja dan kita jumpa pada minggu hadapan.